Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi bersama saya Coach Arif bagi Kelab Bola Tampar SK KLA. Jadi selamat datang kepada video pengajaran dan pembelajaran mengenai bola tampar. Jadi insya-Allah sebelum kita memulakan pengajaran kita pada hari ini, jom ikut coach sama-sama kita bacakan doa terlebih dahulu sebelum kita belajar. Jadi jom sama-sama tadahkan tangan dan aminkan doa yang akan coach bacakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma aftah alaina hikmataka wanshur alaina min khazaini rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Walhamdulillahi rabbil alamin. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah selesai bacaan doa kita. Jadi insya-Allah pada video kali ini apakah tajuk yang kita akan pelajari? Sebelum ni kita dah belajar mengenai pelbagai kemahiran, kemahiran servis, menyangga, digging dan sebagainya. Jadi pada video kali ini kita akan mempelajari berkenaan pengelolaan pertandingan bola tampar, iaitu bagaimana cara kita nak mengadakan pertandingan bola tampar yang sebenar. Selama ni kita main je, tapi kali ni kita nak tahu macam mana pengelolaan pertandingan bola tampar ini. Okay, jadi tanpa buang masa, jom kita teruskan bersama coach. Jadi sebelum coach cerita terlebih dahulu, kita tengok bagaimana pertandingan bola tampar yang sebenar. Jadi jom sama-sama kita saksikan video ini. Jadi video ini merupakan Sukan C Kuala Lumpur pada tahun 2017, di mana pasukan Malaysia dengan berjersi warna kuning ataupun oranye hitam, manakala pihak lawannya merupakan pasukan daripada negara Kemboja. Jadi jom sama-sama kita saksikan. Baiklah, Alhamdulillah selesai kita melihat pertandingan bola tampar yang sebenar. Jadi, sebelum kita teruskan, coach nak tanya dulu. Coach nak recap dulu apa pelajaran yang kita dah pelajari sebelum ini. Jadi, coach nak tanya, siapakah pasukan yang sedang mendahului pada set ini? Ya, bagus. Iaitu pasukan Malaysia. Kemudian kalau kita tengok apakah kemahiran yang diaplikasi oleh kedua-dua pasukan. Cuba berikan cikgu ataupun berikan coach 3 kemahiran saja. Ya, bagus. Kemahiran tersebut termasuklah kemahiran servis, menyangga dan juga menghadang. Terdapat lagi berbagai kemahiran lain, tapi coach nak 3 sahaja. Okey, jadi soalan terakhir coach. Kita tahu pasukan Malaysia sedang melalui. Cuba terangkan kat coach ataupun berikan pendapat kamu kenapa pasukan Malaysia dapat mendahului pada ketika ini. Ya, bagus, kerana pasukan Malaysia mempunyai atlet-atlet yang berbadan sasa, yang mempunyai ketinggian yang bagus dan mempunyai kemahiran-kemahiran yang sangat bagus dan bagi setiap kemahiran bola tampar. Jadi itulah yang diperlukan bagi satu pasukan untuk memenangi satu pertandingan bola tampar. Jadi insya-Allah tanpa masa, jom kita pergi kepada agenda kita yang sebenar, iaitu mengenai pengelolaan pertandingan bola tampar. Jadi kalau semua nak tahu, anak-anak murid coach nak tahu, pertandingan bola tampar ini terdapat 2 jenis. Jadi jom kita tengok yang pertama, apa dia namanya? Pertandingan kalah mati. Iaitu pertandingan pertama, pertandingan kalah mati. Dan pertandingan yang kedua kita namakan sebagai pertandingan liga. Pertandingan liga. Okey, jadi jom kita saksikan terlebih dahulu bagaimanakah pertandingan kalah mati ini. Baiklah, yang pertama, pertandingan kalah mati.
Baiklah, jom kita lihat terlebih dahulu apakah definisi, apakah yang dimaksudkan dengan pertandingan kalah mati ni. Jadi pertandingan kalah mati ini merupakan pertandingan yang menyingkirkan setiap pasukan yang kalah pada setiap pusingan. Kalau satu perlawanan, siapa yang kalah terus tersingkir. Perlawanan yang kedua, siapa yang kalah terus tersingkir. Jadi begitulah yang dimaksudkan dengan pertandingan kalah mati ataupun kalah tersingkir. Jadi jom kita tengok pada paparan di sebelah ini. Ini merupakan carta ataupun bagaimana prosedur untuk menjalankan pertandingan kalah mati ini. Jadi kalau kita tengok, dia akan bermula daripada nombor-nombor yang terdapat nombor 1 sampai dengan nombor 7 ini. Jadi kalau kita lihat, nombor 2 akan berlawan dengan nombor 3. Maka siapa yang menang akan jumpa ataupun akan menentang pasukan nombor 1. Siapa yang kalah antara 2 dan 3 itu terus tersingkir. Sama juga dengan 4 dan 5. Siapa yang kalah terus tersingkir. Siapa yang menang meneruskan kemarahan mereka. Jadi begitulah pertandingan kalah mati. Kemudian apabila 4 dan 5 tadi, sebagai contoh, 4 memenangi perlawanan, kemudian 6 dan 7, 6 memenangi perlawanan, kemudian 4 akan bertemu pula dengan 6. Dan siapa yang akan menang akan terus pergi kepada final ataupun separuh akhir. Jadi begitulah pertandingan kalah mati. Cikgu harap semua murid-murid dapat memahami pertandingan kalah mati dengan sebaiknya. Okey, jadi jom kita teruskan dengan serba sedikit maklumat tentang pertandingan kalah mati. Kalau kita tengok berdasarkan yang coach terangkan tadi, sebenarnya terdapat kelebihan dan juga kelemahan bagi pertandingan ini. Jadi apakah kelebihan dia? Okey, saksikan antara kelebihannya. Yang pertama, mudah untuk kita memilih para pemenang ataupun pasukan yang akan menang. Sebab apa? Kalau kita tadi, siapa yang kalah terus balik. Siapa yang kalah terus balik ataupun terus tersingkir. Jadi pertandingan itu akan lebih mudah untuk kita tahu siapa yang akhirnya akan menang. Kemudian tiada masalah peralatan. Kenapa? Sebabnya court ataupun bola ataupun peralatan kita dapat gunakan dengan secara maksimum. Kita tak perlukan penggunaan yang banyak dalam satu masa. Kerana apa? Apabila satu pasukan kalah, maka pasukan tersebut akan terus tersingkir. Maka kita akan dapat menjimatkan penggunaan bola maupun court. Okey, seterusnya penyertaan ramai. Bila kita buat pertandingan kalah mati, penyertaan ramai. Sebab apa? Bila mana tiada masalah peralatan, maka kita tidak memerlukan kewangan yang tinggi. Maka sudah semestinya iuran bagi pertandingan kalah mati ini sama ada RM0 ataupun mempunyai iuran yang sangat rendah. Maka itu dapat menarik minat pelbagai kelab untuk menyertai pertandingan ini. Dan yang terakhir sekali, inilah yang paling utama dalam pertandingan kalah mati ini, iaitu masa yang singkat. Dapat menjimatkan masa. Seperti mana kita lihat tadi, apabila kalah sahaja pada perlawanan pertama, hampir separuh yang kalah semua sudah tersingkir. Tinggal lagi separuh sahaja. Begitulah kelebihan bagi pertandingan kalah mati ini. Jadi jom kita tengok pula kelemahan pertandingan kalah mati. Yang baik mesti ada juga yang buruk. Jom kita tengok. Jadi yang pertama, penentuan pasukan terbaik. Apa yang dimaksudkan di sini? Sukar untuk kita menentukan siapakah pasukan yang terbaik. Kerana apa? Kemungkinan pasukan tersebut merupakan pasukan terbaik, tetapi pada perlawanan pertama mereka tidak warming up dengan sebaik mungkin, maka membuatkan mereka punya prestasi menjadi rendah ataupun kesannya mereka telah kalah pada pertandingan ataupun perlawanan yang pertama. Jadi menyukarkan kita untuk menentukan bahawa juara pada pertandingan itu merupakan pasukan terbaik. Tidak semestinya. Jadi kemudian kelemahan yang kedua, separuh pasukan terkeluar pada pusingan satu. Seperti mana coach sebutkan tadi pada kelebihan, masa singkat. Sebab satu pusingan sudah menyingkirkan separuh pasukan yang turut serta. Tapi sebenarnya itu merupakan kelemahan. Jadi kelemahan juga di mana daripada 100 orang yang hadir, tinggallah 50 sahaja pada pusingan yang seterusnya. Maka kemeriahan itu tidak dapat dirasakan secara berterusan. Kemudian yang terakhir sekali, kurang peluang bermain. Cuba anda bayangkan, cuba murid-murid coach bayangkan, jika coach bawa murid-murid coach pergi kepada pertandingan kalah mati, kemudian kita kalah pada pusingan awal. Adakah mereka yang duduk di bangku simpanan dapat bermain? Sudah semestinya tidak. Maka di sinilah yang disebutkan sebagai kurang peluang bermain. Jadi itulah
sedikit kelebihan dan kelemahan bagi pertandingan kalah mati. Jadi cikgu harap semua anak-anak murid cikgu ataupun anak-anak murid coach dapat memahami pertandingan kalah mati ini dengan baik. Jadi jom tanpa buang masa, kita sambung pula kepada pertandingan liga. Pertandingan liga. Jadi pertama sekali, jom kita lihat apakah tujuan pertandingan liga ini diadakan. Tadi kan dah ada pertandingan kalah mati. Apa lagi fungsi kita wujudkan pertandingan yang lain? Jadi fungsinya adalah untuk memfokuskan dalam pencarian pasukan yang terbaik. Sebelum ni kalau kita lihat, kelemahan bagi pertandingan kalah mati tidak dapat mencari pasukan yang terbaik. Maka apabila wujudnya pertandingan liga, ia dapat menyelesaikan masalah ataupun kelemahan tersebut. Jadi bagaimana atau carta yang digunakan dalam pertandingan liga ini? Jom kita tengok pada paparan di sebelah. Jadi ini merupakan carta yang pertama, iaitu liga secara berkumpulan. Kalau kita lihat di atas terdapat kumpulan A, di bawah terdapat kumpulan B. Maka apabila kumpulan A, pasukan A, B, C sudah bertanding, A lawan B, B lawan C, C lawan A, kemudian ulang semula, maka siapa pasukan yang paling tinggi akan menentang pula siapa pasukan yang mempunyai markah yang paling tinggi dalam kumpulan B. Kemudian dia akan beransur maju kepada peringkat suku akhir, separuh akhir dan seterusnya pada peringkat final untuk menentukan siapa yang juara. Jadi di sini kita dapat mencari pasukan yang terbaik kerana mereka tiada alasan lagi untuk mengatakan bahawa mereka tidak betul-betul lagi melakukan pemanasan badan. Kemudian ini merupakan cara yang pertama ataupun carta yang pertama. Terdapat juga carta yang kedua di mana kita tidak membahagikan kepada dua kumpulan. Kita melakukan konsep liga tapi kita gabungkan semua kumpulan. Konsepnya sama juga, maka siapa pasukan yang akan dapat markah tertinggi, maka dia akan bertanding pula untuk menentukan siapakah juaranya. Ataupun setelah selesai A melawan B, melawan C, melawan D dan melawan E, maka siapa yang mendapat mata yang paling tinggi, itulah merupakan pasukan yang memenangi pertandingan liga ini. Jadi itu saja, serba sedikit mengenai carta, dua carta yang terlibat dalam pertandingan liga. Jadi sebelum cikgu akhiri pembelajaran pada kali ini, cikgu nak beritahu 3 perkara penting ataupun aspek-aspek yang penting dalam pertandingan liga ini. Baiklah, coach nak semua tumpukan perhatian. Baiklah, yang pertama, kita perlu memastikan masa yang mencukupi. Kerana apa? Jika dibandingkan dengan pertandingan kalah mati, ia sangat tidak terlalu memakan masa. Tetapi apabila kita menggunakan konsep pertandingan liga, kita perlu pandai untuk memperuntukkan masa yang sesuai. Kemudian aspek yang kedua, apakah aspek tersebut? Bilangan pengadil. Apabila kita melakukan pertandingan liga, maka terdapat banyak kumpulan yang bertanding dalam satu masa. Maka kita memerlukan bilangan pengadil yang ramai juga. Jika tidak, pengurusan masa kita akan menjadi terganggu. Disebabkan itu, perlunya dalam satu masa ataupun satu pusingan, setiap perlawanan itu dijalankan secara serentak. Maka dengan itu perlulah kita menambah bilangan pengadil. Dan yang terakhir sekali, aspek yang penting dalam pertandingan liga adalah kewangan dan kemudahan. Persoalan di sini, apabila coach ataupun pengadil ramai, apabila referee yang ramai, siapakah yang nak membayar mereka? Maka perlulah kita mengambil kira juga daripada aspek kewangan dan juga kemudahan. Kemudahan itu seperti peralatan ataupun tempat gelanggang permainan. Jadi coach rasa itu saja aspek-aspek penting yang perlu semua murid-murid coach ambil kira. Jadi kita recap balik pembelajaran pada hari ini. Kita sudah mempelajari berkenaan pertandingan kalah mati dan juga pertandingan liga. Jadi itulah sedikit sebanyak mengenai pengelolaan pertandingan bola tampar. Jadi terima kasih. Majulah sukan untuk negara daripada Coach Arif, Kelab Bola Tampar SK KLIA. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.